أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang pertama yang saya muliakan dan saya hormati pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, ustaz, para ilmuwan. Yang saya hormati dan saya muliakan dari jawatan kuasa surau dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kedua, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Seperti biasa di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, di antaranya Allah masih lagi panjangkan umur kita. Allah masih lagi memberi kesihatan kepada tubuh badan kita. Allah masih lagi memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah. Dan Allah masih lagi memberi keizinan untuk kita beribadah sujud kepada Allah. Ya, moga-moga segala yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai satu ganjaran dan bekalan untuk kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, saya ulang lagi sekali bahawa kita amat-amat bersyukur kepada Allah. Kerana di antara banyak-banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah, ada satu doa yang cukup zahir dimakbulkan oleh Allah bagi sesiapa yang masih hidup pada pagi ini. Ya. Dan bagi sesiapa yang sempat untuk hari pertama Ramadan. Ya, tidak ada satu doa yang begitu jelas, begitu nampak nyata Allah makbul doa kita. Ya, tuan-tuan masih tahu ya, masih ingat doa itu yang kita penuh harapan berdoa kepada Allah, yaitu Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah hidup saya ataupun hidup kami pada bulan Rajab, dan sambungkanlah keberkatan itu pada bulan Sya'ban, dan panjangkanlah lagi agar umur saya sempat berada di bulan Ramadan. Nabi kata sempat, tuan-tuan sekalian. Maka masing-masing di antara kita sekarang ni dah sempat. Ya. Jadi lepas sempatnya apa cerita ni? Ya, tak betul ya? Cuma betapa Nabi ni seorang yang bijak. Ya, kerana diutuskan oleh Tuhan yang Maha Bijaksana. Maka Nabi guna kalimah baligh. Nabi tak guna kalimah wasalna. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, wasala pun sampai juga. Ya, Nabi guna baligh. Baligh ni kita kata baligh. Baligh ni biar matang. Sampai bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan ni biar matang. Ya, biar sempurna. Biar lengkap. Bukan kata sampai mati, tak betul. Ketua-tua ingat macam mana baru ni doa baru ni? Sampai kalau umur saya bulan Ramadan, sampai Ramadan mati. Okey juga ya? Kata okey. Nampak tuan-tuan ya? Tapi baru-baru ni tuan-tuan sekarang kawan-kawan cerita yang dia jual apa tu ya, dia jual untuk apa, dia panggil apa tu, yang kubur tu, penutup kubur tu, batu nisan tu satu dia. Allah, saya pun lupa tiba-tiba tuan-tuan ya, sebab lambat mati lagi kot lupa ni. yang penutup kubur tu, kepuk tu. Kawan-kawan cerita tuan-tuan sekalian, dia dapat duit banyak bulan Rejab dengan Syakban baru ni sebab ramai orang mati. Tuan-tuan perasan ya? Ramai kalau kita di sini ada ke tak ada lagi. Ramai tuan-tuan orang mati bulan Rejab, bulan Syakban. Patutlah tuan-tuan, di antara banyak-banyak doa yang Nabi minta sampai. Padahal bulan Syawal penting juga kalau kita lebih sikit ya. Wa balighna Syawal. Ke tak doa? Kalau boleh ya Allah, Ramadan nak sempat juga, tapi kalau boleh sempatlah satu Syawal, okey dah ya. Sebab baju dah siap dah. Nampak tuan-tuan dia? Tapi Nabi punyalah hikmahnya, punya bijaksana doa. Kenapa tuan-tuan? Allah alam lah. Kerana Sya'ban itu antaranya bulan yang kita katakan Allah menentukan kematian dan panjangnya umur manusia. Memang Rajab baru ni ramai tuan-tuan sekalian meninggal Sya'ban. Tapi tuan-tuan sekalian, saya dengan tuan-tuan alhamdulillah Allah masih memilih untuk menjadi calon-calon yang bakal melalui kehidupan Ramadan. Tak apa tuan-tuan, tu sedikit orang panggil apa? Satu gambaran. Ya, moga-moga saya, moga-moga tuan-tuan lahirkan, zahirkan rasa kesyukuran yang tak terhingga, gembiranya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah makbulkan doa kita. Baik tuan-tuan, pada pagi ini 3 perkara saja saya nak cerita ya, untuk diri saya sebagai satu tazkirah. Kerana bulan ni bulan tazkirah. Ya, tuan-tuan ya. Bulan Ramadan ni setengah ulama mengatakan
Ada 10 nama, ada ulama kata 15 nama, ada ulama kata 20 nama. Dan bagi saya tuan-tuan sekalian, kalau kita letak di atas satu perkara saja lebih 50 nama. Ya, di atas satu perkara, iaitu bulan ni bulan apa ni? Syahrul Quran. Ya, bulan ni bulan Al-Quran. Apa Quran itu? Quran itu hidayah. Maka bulan ni bulan Syahrul Hidayah, bulan hidayah. Sebab tu tuan-tuan, bulan ni tak perlu cakap. Dulu saya rasa juga nak bercakap banyak juga tuan-tuan sekalian dia. Tapi bulan ni tak perlu cakap banyak sebab dah banyak hidayah. Sebab tu 3 perkara je tuan-tuan ni. Okey. Kau nak lebih? 3 perkara saja, tak perlu banyak. Ya, sebab tu orang tanya, ustaz kenapa bulan Ramadan ni ramai orang datang masjid? Tak perlu tanya lagi tuan-tuan sekalian ya. Dulu kita nak cakap juga, sebab tu saya kata, tapi tak, sampai orang kata ustaz ni kalau orang tak datang dia cakap juga, orang datang ramai-ramai pun dia cakap juga. Tahun ni tak nak cakap. Boleh tuan-tuan ya? Cuma nak bagi tahu kenapa ramai. Jawapannya bulan ni Syahrul Hidayah. Kerana bulan ni bulan Quran, Quran tu hidayah. Baik, bulan ni bulan apa? Bulan ni bulan Al-Quran. Maka Al-Quran itu apa? Al-Quran itu tazkirah. Inna hazihi tazkirah faman syaa azakara. Ni kita baca, inna hazihi tazkirah. Segala apa kandungan Al-Quran itu adalah tazkirah. Tazkirah ni satu peringatan. Awak tuan-tuan ya? Sebab tu program tazkirah ni tuan-tuan, janganlah kalau kita tak setuju pun kita diam aja lah. Jangan pandai-pandai kita komen itu komen ini. Kan ini bulan dia. Tapi di sini okey ya? Ada komen juga ke? Tak ada lah tuan-tuan ya. Jangan tuan-tuan sekalian, bulan ni bulan tazkirah. Macam orang sambut merdeka lah. Bulan apa sambut merdeka? Bulan ni kan ada orang sambut bulan lain. Ada orang sambut merdeka bulan Februari. Orang kata apa kalau kita tak? Maka ni bulan apa? Ni bulan merdeka. Maka bulan ni juga bulan apa ni? Bulan ni juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran ni bulan tazkirah. Sebab tu tuan-tuan, salah satu daripada nama Nabi Muhammad ataupun gelaran kepada Nabi Muhammad. Ya, gelaran Nabi Muhammad ni ada 99. Salah satunya ialah selain daripada Al-Mustafa, tuan-tuan, Al-Bashir, An-Nazir. Kan Nabi ni Bashir, Nabi ni Nazir. Ya, bukan Nazir masjid, bukan Nazir. Ya, yang Nazir masjid itu eja dengan dha. Ya, yang Nabi bukan dha, Nabi ni Nazir, pemberi amaran. Ke Nazir masjid bagi amaran juga. Dulu zaman sekarang tak ya. Tak apalah tuan-tuan, selingan sikit-sikit boleh dah. Ni sampai pukul apa ni? Hari ni cuti ya. Tak ada dah tuan-tuan, 3 bukan. Tak nak. Baik. Salah satu nama Nabi Muhammad ialah Al-Muzakkir. Innama anta muzakkir, lasta alaihim bimusaitir. Innama anta, kamu ni wahai Muhammad. Innama, bahawasanya ataupun bahawa sesungguhnya kamu wahai Muhammad, muzakkir, pemberi peringatan. Apa yang Nabi beri peringatan? Nabi baca Quran. Sebab tu bulan Ramadan ini pun Nabi tadarus. Ya, bulan Ramadan Nabi tadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam. Apa makna tadarus? Tadarus ni belajar. Takkan Nabi tak pandai lagi baca? Ada benda lain lagi yang kita kena belajar. Banyak lagi tuan-tuan. Okey tuan-tuan, itu di antara benda yang kita nak sebutnya. Baik tuan-tuan sekalian, oleh kerana bulan ni bulan tazkirah, tak perlu kita komen banyak, kita dengar aja tuan-tuan setakat mana kita mampu. Baik, di antara perkara dari sudut Quran, saya nak bagi tahu tuan-tuan ya, ayat yang sama. Saya nak baca ayat yang sama. Tahun dulu saya datang juga, saya rasanya tuan-tuan ya, puasa lepas datang kan? Saya hurai satu kalimah. Tahun ni nak hurai satu kalimah juga tentang Quran. Ataupun kalau kita ulang sedikit, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman difardukan pada kamu puasa. Kita nak lihat di sudut bahasa penggunaan yang diguna oleh Allah dalam Al-Quran, iaitu bahasa Arab. Allah guna kalimah kutiba, tapi tahun lepas saya dah hurai dah. Saya ingatkan lagi sekali sedikit tuan-tuan ya. Kutiba asalnya kataba. Kutiba ini kaf tu dibaca baris depan dengan tujuan nak tambah di kat depan. Diwajibkan, difardukan. Baik, tapi kenapa Allah tak guna kalimah asal fardu? Kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu furida alaikumusiyam? Kenapa Allah tak kata furida? Ya, kenapa Allah tidak kata wujiba, diwajibkan kepada kamu? Kenapa Allah mengatakan kutiba? Untuk memasukkan satu kefahaman kepada diri kita betapa kita kena mengambil satu tanggungjawab yang besar. Kerana Allah guna kalimah kataba pada asalnya. Kataba ni tulis. Oh, maknanya ketentuan puasa ini suatu ketentuan bukan cakap dengan mulut sahaja, tapi ketentuan yang termaktub di dalam Al-Quran secara bertulis. Nampak tuan-tuan ya? Sebab tu saya tunjuk contoh tuan-tuan. Kita ni kalau polis nak saman lah. Ni ada polis ke ni?
Tak apalah, ada pun tak apa. Tuan-tuan sekalian, tak ada pun tak apa. Ya. Boleh nak saman kita, tuan-tuan. Saya dulu pernah jadi imam tarawih di perumahan polis Sungai Besi. Ya, tuan-tuan. Lama juga duduk situ. Baik. Polis ni dia cakap juga, tuan-tuan, kepada saya lah. Dia kata sebenarnya kita orang ni, manusia juga, ada hati juga. Kalau dia orang buat kesalahan, dia kata, kalau minta maaf, minta kurang ke minta apa, kita bagi. Tapi ada setengah-setengah tu kata dia sombong. Tu dia cakap lah, tak betul. Boleh percaya? Tak apalah, tuan-tuan tu polis zaman dulu okey sikit kot. Zaman sekarang ni ganas sikit lah. Tak apalah, tuan-tuan, sedikit. Baik, kita nak bagi tahunya, tuan-tuan. Saya kata, kau macam tu tuan dia. Dia kata, betul lah. Baik, maka kalau macam tu, tuan-tuan sekalian, bila mana dia nak saman kita, kita cakap lah sepatah perkataan, tuan, saya minta maaf lah tuan. Ini kali pertama saya buat silap. Ya, boleh jadi saya tak perasan. Ingatkan lampu hijau lah. Rupanya lampu merah. Cakap lah, tuan-tuan. Dia kata, kalau boleh cakap lah apa saja. Baik, tuan-tuan, kalau dia tulis, sebelum dia tulis tu, cakaplah nak cakap apa. Tapi dia kata tak apa, saya nak tulis juga kesalahan tuan. Maka bila mana dia dah tulis, dia tulis pula waktu salah, apa yang salah tu. Lepas tu, tuan-tuan, kenapa jawab dia? Jawabnya kena bayar je lah, kalau dah tulis. Lepas tu jangan sampai dia tulis. Baik, persoalan sekarang ni ialah bila mana undang-undang manusia ni, tuan-tuan, dia dicipta oleh manusia. Contoh langgar lampu merah. Langgar lampu merah ni undang-undang siapa ni? Undang-undang British. Nasib baik tak guna undang-undang Cina. Kalau guna undang-undang Cina, tuan-tuan, confirm lampu merah ni kena jalan. Ong punya warna. Betul, tuan-tuan ya? Tapi dah guna undang-undang British. Tapi kalau guna kalau guna undang-undang Malaysia. Kalau guna undang-undang Malaysia, kuning tu kena berhenti. Itu warna diraja. Nampak, tuan-tuan ya? Habis nak jalan, hijau juga lah jalan, tuan-tuan. Hijau juga, warna apa pun mesti hijau juga jalan. Habis nak hati-hati, hati-hati letaklah warna biru ke, hati-hati sikit, tak betul? Tak adalah, tuan-tuan. Kita nak cakap sebab kita guna British, tak apa, kita guna. Tapi undang-undang British itu pun bila mana dah tertulis dalam sebuah perlembagaan, bila mana dah ditulis pula saman itu di satu kertas, nak tak nak, mau tak mau, kita kena bayar. Nampak, tuan-tuan? Tetap jalan kereta kita. Baik, bagaimana pula kita merasai undang-undang Allah yang tertulis? Apa yang kita pandang, apa yang kita rasa, apa yang kita faham bila mana undang-undang Tuhan yang Maha Berkuasa itu tertulis, termaktub di dalam Al-Quran. Bila Al-Quran itu sejak azali lagi, bukan baru tulis. Tuan-tuan, kita ingat bahawa Al-Quran bukan benda baru. Al-Quran ini adalah qadim. Maka kutiba alaikumusiyam di situ tertulisnya, termaktubnya satu perlembagaan undang-undang, peraturan kepada umat manusia supaya berpuasa bila? Sejak azali lagi. Tapi kenapa ada yang daripada undang-undang Allah ini kita rasa biasa? Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, kita mengambil berat, mengambil tanggungjawab itu. Sebab tu kita puasa. Tapi ada lagi tak puasa? Ramai lagi. Atau itu yang tahun lepas, tuan-tuan masih ingat lagi ya? Kau baru ingat lagi sekali. Hari ini saya nak hurai dari sudut lain. Nak ambil kalimah akhir tu, ya la'allakum tattaqun. Tapi kalimah ni boleh jadi ustaz dah ramai, tuan-tuan sekalian. Ni hari yang keberapa dah kita ni boleh jadi ustaz dah hurai. Tapi saya nak hurai dari sudut yang tadi. Bagaimana Allah menggunakan bahasa supaya menyentuh sedikit hati dan perasaan kita, ya, untuk kita memahami secara lebih mendalam. Baik, tuan-tuan, Allah guna kalimah tattaqun. Dalam Quran, kalimah yang merujuk kepada takwa ini kadang-kadang dibawa dalam bentuk isim, kadang-kadang dibawa dalam bentuk sifat, kadang-kadang dibawa dalam bentuk fi'il. Ini nanti saya nak sebut sedikit, tuan-tuan nampak. Baik, Allah guna untuk puasa la'allakum tattaqun. Tapi kalau kita baca dalam surah yang sama, suratul Baqarah ayat 2, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah guna kalimah muttaqin. Kalimah muttaqin di situ ialah kalimah orang-orang bertakwa, isim, nama. Tapi ada ayat lain dalam surah Al-Baqarah, Allah juga berkata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tuan-tuan ya, wa tazawwadu, hendaklah kamu berbekal wahai manusia. Kumpul bekalan. Ya, persiapkan bekalan. Tuan-tuan sekalian, kenapa Allah minta kita berbekal? Sebab kita sekarang dalam perjalanan untuk bertemu dengan Allah. Dan perjalanan itu jauh. Perlu merentasi alam lain. Yang alam itu tuan-tuan sekalian kita tak tahu berapa lama. Ya, dan sememangnya jauh lebih lama, ya, daripada kita ada alam barzah pun dah lama dah, tuan-tuan. Orang yang mati zaman Nabi Adam sampai sekarang ni berapa tahun dah duduk dalam alam barzah. Orang yang meninggal dunia
Dan sekarang mereka berada di alam barzakh. Berapa tahun dah mereka duduk alam barzakh? Kita nak kira-kira. Kalau Abu Lahab, tuan-tuan masih ingat Abu Lahab? Abu Lahab ni tuan-tuan yang menentang Nabi ni, yang lawan Nabi ni, tak berbaloi sedikit pun umur yang dia duduk atas muka dunia. Tapi sekarang dia telah dihumban dalam lubang neraka. Selama mana dah? Ribuan tahun. Nampak tuan-tuan ni? Suatu bulan Ramadan ni dinamakan Syahrus Sabri. Bulan Ramadan ni Allah nak latih kita sabar. Syahrus Sabri, bulan sabar. Sabar sekejap. Tuan-tuan ni duduk sekejap. Kalau tak nak pergi ke mana lah ya. Saya semalam saya nasib baik saya ingat bulan ni bulan sabar. Saya pergi satu kuliah di Shah Alam. Tuan-tuan ni, lepas 8 ni tuan-tuan sekalian, maka ustaz ke ataupun Bilal ke tuan-tuan sekalian, dia umum kata ada kuliah. Bila mana dengar kuliah ni tuan-tuan sekalian, yang ramai lebih kurang ramai ni lah 2/3 bergegah bangun tuan-tuan sekalian, pintu tu berebut nak keluar. Saya kata subhanallah. Saya nak buka mukaddimah baru alhamdulillah baru. Saya kata tuan-tuan, baru alhamdulillah, tuan-tuan duduk sekejap boleh tak? Sabar sekejap. Nak pergi mana tu agak-agak tu? Yang bergegah tu. Berebut tuan-tuan sekalian. Kalau keluar buat selamba je lah kalau nak keluar tuan-tuan dia. Buat relax. Keluarlah nak keluar buat relax je. Ni berebut ni. Subhanallah. Kalau yang remaja yang budak-budak tu okey lah juga, lambat mati lagi kawan tu. Ni yang berebut ni yang nak mati besok ni. Tak adalah tuan bergurau je tu tuan-tuan. Allah tuan-tuan berebut. Saya kata duduklah sekejap tuan-tuan. Sabar sekejap. Ya, kalau duduk sekejap boleh jadi dengan 15 minit kita duduk sekejap. Boleh jadi dengan ini Allah ampun dosa kita. Tuan-tuan, tazkirah pagi ni dia tidak sama dengan tazkirah bulan-bulan lain. Kan tazkirah ni tuan-tuan sekalian, ilmu ni, majlis ilmu ni wajib. Wajib tu diganda 70. Maknanya kalau tuan-tuan nak satu kuliah yang sama dengan Ramadan pada hari ini, tuan-tuan kena hadir 70 kuliah pada pagi lain. Awak tuan-tuan ya? Yang sunat jadi wajib. Yang wajib ganda 70. Ni semua kita dah tahu dah ni tuan-tuan. Ya. Maka majlis ilmu ni wajib. Maka majlis ilmu yang wajib ini diganda pahalanya 70 kali ganda. Maknanya kalau nak sama dengan bulan lain, macam mana tuan-tuan kena hadir 70 kali kuliah subuh. Sempat ke 70 kali kuliah subuh? Berapa bulan kita perlu? Nampak tuan-tuan. Sebab tu duduk sekejap. Nampak tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kat sini baguslah saya nak cerita kat Shah Alam yang saya pergi semalam. Saya setuju lah ustaz. Nasib baik ustaz pindah sini. Tak ada lah tuan-tuan, dia lah boleh jadi dia sibuk, tak ada masalah tuan-tuan. Cuma saya kata duduk sekejap kalau sempat. Boleh tuan-tuan ya? Baik, saya nak ulang yang tadi. Allah minta kita berbekal. Kerana apa? Fa inna khairaz zat, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan at-taqwa. Kalimah taqwa di situ diguna dalam bentuk sifat. Baik, kita rujuk balik kepada ayat puasa. Allah guna kalimah apa tuan-tuan? La'allakum tattaqun. Allah guna kalimah fa'il. Fa'il yang Allah guna adalah fa'ilul mudhari'. Apa makna fa'il? Fa'il ni yang pernah saya jelaskan pada pengajian yang lalu tuan-tuan dalam buku yang saya bawa tu, ialah fa'il ni perangai. Ya dulu orang tua kita tuan-tuan dia cakap Arab awal-awal dulu, dia kata awak ni banyak fa'il lah. Ingat lagi ya? Hebat orang tua kita zaman dulu tuan-tuan, dia guna bahasa Arab. Kenapa awak ni banyak fa'il? Banyak fa'il itu banyak apa? Banyak perangai. Rupa-rupanya kita dapat faham daripada Ramadan yang Allah nak yang pertama sekali, bukan lahirnya sifat daripada kita, bukan lahirnya kita sebagai orang bertakwa. Allah nak tengok perangai kita berubah. Nampak tuan-tuan ya? Saya ulang lagi sekali, ya la'allakum tattaqun, moga-moga kamu ni, perangai kamu, tingkah laku kamu dengan sebab puasa ini, perangai kamu boleh berubah. Tuan-tuan, maha benarnya Allah. Rupa-rupanya bila mana kita puasa saja malam pertama, hari pertama, memang perangai berubah. Betul tuan-tuan ya? Saya tunjuk contoh macam puan-puan. Puan-puan nampak sangat berubah. Ya. Sebelum ni bangun pukul berapa sebelum ni? Nampak? Sebelum ni bangun juga pukul 5.30 ya. Kadang-kadang ada juga. Tapi sekarang bulan Ramadan ni tuan-tuan sekalian, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam bangun pukul berapa? Pukul 4. Pukul 3. Kenapa yang awal sangat tu? Perangai dah mula berubah. Kita bangun lewat sikit tuan-tuan, bangun makan tak betul. Tapi walaupun lewat sikit, awal juga daripada biasa. Tuan-tuan nampak tak perangai mula berubah? Apa sebenarnya tu Allah nak cakap tu? Allah nak cakap ialah perangai orang bertakwa ni ialah dia bangun awal.
Dia bangun awal sebelum subuh lagi dia bangun. Itu perangai orang bertakwa. Kalau sebelum ni tuan-tuan boleh jadi perangai orang mukmin aja. Bukan mukmin yang muttaqin. Yang mukmin tu yang bangun setengah jam sebelum subuh, itu mukmin. Yang bangun lepas subuh tu wallahu a'lam. Yang tu boleh jadi muslim sahaja. Sebab kita dah hurai tuan-tuan, orang muslim ada dua. Tuan-tuan tahu ya? Muslim ni ada dua. Satu muslim yang sembahyang, satu muslim yang tak sembahyang. Muslim juga. Yang muslim yang tak sembahyang ni muslim yang tidak mukmin. Selama mana dia tidak nafi solat, dia muslim. Tapi yang sembahyang muslim yang mukmin. Yang bangun awal ni tuan-tuan sekalian, lagilah yang disebut muslim yang mukmin, yang muttaqin. Apa tuan-tuan ya? Apa lagi perangai yang berubah? Tuan-tuan kena tak hurai semua. Tuan-tuan boleh dah terasa dah. Oh, mula dah rasa nak baca Quran. Dulu nak baca juga, tapi nak baca banyak ni bulan ini. Dulu nak khatam juga, tapi khatam bulan depan pun tak apa. Tapi ni bulan ni nak khatam juga ni. Perangai mula berubah. Boleh tuan-tuan perasan ya? Sama juga perangai datang masjid. Dulu malas datang masjid, sekarang ramai datang. Alhamdulillah, dah mula berubah. Tapi dia guna fi'il apa tu? Tu nak tanya satu lagi tuan-tuan, sikit aja. Fi'il apa Allah guna? Fi'il mudhari' yang memberi makna perangai itu mesti berubah bila? Hal, sekarang kena berubah. Dan memang dah berubah sekarang. Sampai bila? Wal mustaqbal, sampai akan datang. Kalau boleh berubah macam ni dah. Kalau boleh selalu bangun awal. Tak kira bulan apa. Sebab itulah perangai orang bertakwa. Kalau boleh baca Quran sebulan sekali khatam. Ya, sebulan sekali khatam. Sebab itulah perangai orang bertakwa. Kalau boleh datang awal masjid. Ya, datang awal. Kenapa? Kerana itulah perangai orang bertakwa. Nak cakap apa tuan-tuan? Kalau boleh jangan banyak cakap. Memang jangan banyak cakap tuan-tuan sekalian. Sekarang dah kurang cakap sikit ya. Ke banyak cakap lagi. Kurang cakap tu sebab letih ya. Letih. Kurang cakap. Kena 3 pinggan banyak cakap. Tak ada tuan-tuan. Dia mula kurang apa? Kurang benda-benda yang kita kata tidak ada manfaat. Tuan-tuan perasan ya? Makan tak banyak dah sekarang ya. Ke banyak lagi? Makan dah kurang dah tuan-tuan. Sebelum ni makan apa? Makan pagi, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, kemudian sapo satu lagi 6 kali. Sekarang dah jadi 3 dah. Tuan-tuan perasan ya? Sahur, berbuka, moreh satu lagi. Jadi 3, jadi separuh kurang. Itulah dia panggil dah berubah. Nampak tuan-tuan ya? Tak apalah saya rasa tak urus setakat tu saya. Cuma tuan-tuan biar perasan Allah minta, ya Allah nak daripada puasa ini supaya perangai itu berubah. Kalau tak berubah juga tuan-tuan, wallahu alam, tak tahu bulan apa lagi boleh berubah. Itulah yang kita kata, kalau tak boleh nak tunggu sekejap kuliah, duduk 5 minit tak apa, 10 minit tak apa, tunggu sekejap tuan-tuan sekalian. Kalau yang ni pun tak boleh nak berubah juga, tak tahu bulan apa dia boleh berubah. Agak-agak puasa dia Allah terima tak? Puasa dalam keadaan tidak tahu. Ni kadang-kadang saya pergi satu bawah ni tuan-tuan, di Kancung Darat ya. Sebut tempat ni tuan-tuan bukan apa sangat kita nak, tapi elok ke sebut tempat ni? Bukan nak kata tak okey sangat tak, tapi saya pergi situ tuan, ingat nak kuliah yang lain, pergi-pergi saya kata saya cerita pasal selawat ajalah, sebab selawat pun salah lagi tuan-tuan ya. Ada 2 perkataan yang dia salah dalam selawat. Yang pertama tak tepat, nak kata salah tak adalah. Yang keduanya ialah salah. Sallallahu wasallam alaih, itu tak tepat, tak sempurna. Sallallahu wasallam alaih, mim disukunkan, itu tidak sempurna. Kerana salla itu fi'lul madhi, lawan dia fi'il madhi. Sallama, salla wa sallama alaih, yang sukunnya ya huruf akhir tu. Kenapa? Sebab dah wakaf kat situ. Benda ni benda kecil tuan-tuan sekalian, tapi benda ni memang tidak membawa kepada dosa. Tak dosa. Kenapa tuan-tuan sekalian ya? Dia tidak sampai berdosa kerana tidak mengubah makna, tapi tak sempurna. Tapi kalau yang berselawat sallallahu wasallim alaih, sallallahu wasallim alaih, yang lam baris bawah, yang tu dah dikira salah ya. Sallallahu wasallim alaih, yang tu salah, tapi tak berdosa tuan-tuan ya. Sebab tidak berubah maksud, tapi tidak ada pahala. Kerana perkara sunat ini kalau kita lakukan tidak tepat dengan kaedah yang telah diajar, maka tidak ada pahala. Okey lah ya, sebab tak ada dosa, cuma pahala je tak ada. Okey lah. Okey ke? Nampak tuan-tuan? Yang betulnya sallallahu wasallama alaih, sukunkan hak tu. Salam tak boleh sukunkan tuan-tuan, sebab dia duduk tengah-tengah. Ni kaedah membaca bahasa Arab ya.
Kalau wasallim salah. Kerana wasallim, sebab wasallim tu fi'il amar. Salli barulah wasallim. Kalau salla wasallam. Okey tuan-tuan ya. Satu, yang kedua je nak, tapi di sini okeylah, di sini tuan-tuan nak cakap ada tempat-tempat tu tuan-tuan sekalian. Ada benda-benda kecil. Tapi benda kecil ni tuan-tuan nampak kecil, tapi benda ni antara benda yang paling besar. Benda paling besar tuan-tuan. Sebab ada tempat dia tak nak selawat. Kenapa dia tak nak selawat? 8 rakaat yang dia sembahyang tuan-tuan dengan satu selawat jauh lebih bernilai satu selawat. 8 rakaat yang kita sembahyang boleh masuk syurga tak dengan 8 rakaat? Tak boleh. Kecuali 8 rakaat itu Allah bagi rahmat. Itu pun kalau cukup syarat, kalau sempurna. Nampak tuan-tuan? Tapi dengan satu selawat 10 rahmat. Nampak tuan-tuan? Nampak kecil. Dengan satu selawat. Sebab tu kita kata ulama-ulama ni tuan-tuan, siapa yang buat selawat-selawat ni? Nabi lah memang Allah kita tahulah, tapi yang ulama selani terawih dengan selawat ni ingat main-main tuan-tuan, ingat kecil ke? Tapi memanglah ada juga ustaz-ustaz yang melarang tuan-tuan ya. Ustaz kata Nabi tak selawat. Tak apalah, itu tak apa tuan-tuan, masing-masing kita hormat dah, dia tak nak selawat, dia tak nak selawat. Tapi pandangan saya tuan-tuan, yang saya belajar dengan guru saya ialah 8 rakaat kita, 20 rakaat kita, 100 rakaat kita tidak boleh sama tuan-tuan dengan 2, 3, 4 selawat yang kita selawat kepada Nabi. Kerana Nabi kata i'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi amali. Ketahuilah wahai umatku, i'lamu, kamu kena tahu wahai umatku, jangan buat tak tahu, bahawa sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kamu yang masuk syurga dengan amalan dia. Maka selawih amalan, baca Quran amalan. Tarawih sunat, selawat pun sunat, baca Quran pun sunat. Tapi baca Quran ini tuan-tuan memerlukan kepada rahmat Allah. Tapi selawat itu Allah confirm rahmat melalui lisan Nabi Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang selawat kepada saya satu selawat, sallallahu alaihi asyara, Allah rahmati dia dengan 10. Satu, bagaimana 2, bagaimana 3, bagaimana yang kita selawat sepanjang kita solat itu. Tapi 8 rakaat ini tidak akan membawa kita ke syurga. Maka wala anta ya Rasulullah, bagaimana kamu wahai Rasulullah dengan sembahyang kamu? Nabi kata wala ana, aku pun sama wahai sahabat. Illa, kecuali an yataghammadani Allahu bi rahmatihi minhu wa fadlin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun saya diliputi oleh rahmat. Maknanya Nabi yang sembahyang, Nabi yang baca Quran, Nabi yang bersedekah, kecuali dengan rahmat. Tapi satu selawat pada Nabi tuan-tuan sekalian, 10 rahmat. Nampak tuan-tuan ya? Nampak kecil. Ada satu lagi Bilal, saya nak tegur sikit tuan-tuan sekalian. Ya, tapi di sini okey tuan-tuan. Saya nak bagi tahunya satu lagi. Bilal kata al-badrul muniru Muhammad sallu alaihi. Ya, tu Bilal cakap. Makmum cakap sallu alaihi. Betul tak betul tuan-tuan? Salah. Bilal suruh dia selawat, dia suruh Bilal pula. Betul. Siapa yang Bilal sebenarnya tak tahu dah tuan-tuan. Sallu alaihi, selawatlah kepadanya, kepada Nabi. Makmum pula sallu alaihi, kamulah yang selawat, tak betul? Masih kemudian dua-dua diam. Ada satu tempat tuan-tuan sekalian, Bilal kata sallu alaihi, makmum pun cakap sallu alaihi, kemudian Bilal dengan makmum selawat dua-dua. Okeylah juga yang tu. Ni Bilal kata sallu, dia kata sallu, kemudian diam. Sallu ni selawat. Ya, jangan pula kita suruh Bilal, Bilal dah suruh kita dah. Waktu kita dah suruh Bilal pula diam. Tak apalah tuan-tuan, tu benda-benda kecil. Tapi beberapa perkataan yang perlu kita renung sedikit. Termasuklah dalam bahasa Arab yang Allah guna, oh rupa-rupanya ya Allah nak kemuncak kehidupan dalam Ramadan ini, perangai kita berubah, tingkah laku kita berubah, perbuatan seharian kita berubah. Dan moga-moga perubahan itu berpanjangan sampai kita bertemu dengan Allah. Itu yang dikatakan fi'il mudhari'. Okey tuan-tuan ya. Baik, yang keduanya, ataupun kalau kita nak sebut sedikit tuan-tuan, takwa ni tak usah kita banyak dah tuan-tuan. Antara contoh-contoh perubahan yang besar-besar yang disebut oleh para ulama, contoh perubahan, iaitu Sayyidina Ibnu Mas'ud. Apa yang neraca kita nak tengok berubah tak apa? Sayyidina Ibnu Mas'ud kata ialah at-taqwa an tuti'u wa la tu'sar. Takwa ni ialah kamu taat, jangan kamu buat maksiat. Maknanya kalau hari ni tuan-tuan sekalian kita ke arah taat, meninggalkan jauh maksiat-maksiat yang telah lalu, ni dia panggil ada berubah, perangai itu berubah. Yang keduanya antuskaru wala tunsa. Hendaklah kamu sentiasa ingat Allah, banyak ingat Allah, dan jangan lupa pada Allah. Maka sekarang tuan-tuan makin banyak tak ingat Allah, makin banyak. Itu dia panggil berubah. Kemudian antuskaru wala tukfar. Hendaklah kamu banyak bersyukur, jangan kamu kufur. Maka hari ini tuan-tuan banyak bersyukur tak? Maka kalau hadir dalam hati tu banyak syukur, alhamdulillah tuan-tuan sekalian dia, maka itu berubah.
Satu lagi kalau saya baca daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata ialah apa makna takwa? Takwa ialah al-khaufu minal jalil. Takut kepada Tuhan yang Maha Agung. Maknanya ada bertambah tak perasaan takut tu. Kau macam biasa juga. Sebab tu tuan-tuan, hari ni baru ni saya ada dengar dalam radio Hakim, ada seorang ustaz tulis buku, bukan ustaz dia kata dia bukan ustaz, dia dengar kuliah-kuliah kemudian dikumpulkan bahan-bahan, kemudian dikeluarkan satu buku, tajuk dia Ramadan Terakhir. Bagus jugalah tulisan dia tu tuan-tuan sekalian. Cuma saya tanya satu soalan, tuan-tuan, apa yang tidak terakhir? Cuba bagi tahu. Memang banyak ustaz cerita Ramadan terakhir, tahun lepas pun ada, tahun ni pun ada, tuan-tuan, inilah Ramadan terakhir. Baik, cuba bagi tahu apa yang tak terakhir. Semua hidup ini tuan-tuan sekalian kira-kiranya yang terakhir. Tuan-tuan sembahyang maghrib semalam, itulah maghrib yang terakhir. Siapa boleh jamin dia solat maghrib nanti? Tuan-tuan solat subuh pagi ni dah subuh yang terakhir. Siapa boleh jamin dia boleh bangun subuh besok? Dia hidup macam biasa. Siapa boleh jamin tu? Tu yang saya tambah satu tu, saya nak tambah satu. Isteri tuan-tuan yang ada ni, itulah isteri yang terakhir. Kau siapa sempat kahwin seorang lagi? Lepas tu orang rumah tanya, saya ni yang nombor berapa? Yang terakhir. Kalau Jamal Abdillah cakap yang kekasih awal dan akhir, betul lah tu. Tahu tak Jamal Abdillah kenal tak ni? Tak ada. Tuan-tuan saya nak bagi tahunya, itu semua yang terakhir. Apa yang tak ada yang terakhir? Allah Rabbi tuan-tuan. Tuan-tuan. Maka kalau yang terakhir ni tak berubah lagi, bila nak berubah? Yang tu yang Allah minta perangai itu berubah. Okeylah tuan-tuan ya. Sebab tu dikatakan salah satunya biar bertambah takut, bertambah gerun dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan kepada Allah. Yang keduanya ialah al-amalu bitanzil. Ada satu perasaan berubah untuk beramal dengan Al-Quran. Nak laksana Quran. Lepas tu minta maaf banyak-banyak dah tuan-tuan kalau kita cakap, tapi kalau ustaz lain pun dia cakap terang-terang lagi tuan-tuan. Macam kerajaan yang ada ni, pemerintah yang ada ni, bila nak berubah? Berubah ke arah melaksana Quran. Kerana inilah yang tuntutan Ramadan, berubah perangai. Nampak tuan-tuan? Bila-bila? Apa makna takwa? Berubah ke arah takwa. Perangai itu berubah ke arah. Apa makna takwa? Takwa ni al-amalu bitanzil, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Berubah ke arah beramal dengan Quran, laksana Quran. Bila nak berubah? Kau nak kena ubah. Nampak tuan-tuan ni? Dia macam tuan-tuan ni. Tak ada, itu sekadar sedikit, tuan-tuan, sedikit sentuhan. Kau ada orang ustaz tu nak mula dah tu. Dia cakap ustaz tu nak mula dah tu, ustaz tu. Tak, tapi siapa nak mula kalau tak mula-mula? Tak ada, tapi saya bukan nak buat mula-mula. Tak, bukan tuan-tuan. Maksud saya inilah antara. Baiklah, tak apalah kerajaan tu kerajaan. Kita ni bila nak berubah ke arah mendalami Quran, mempelajari Quran, beramal dengan Quran, bila nak berubah tuan-tuan sekalian? Tapi alhamdulillah bulan Ramadan ni dah mula apa dipanggil ya? Mula berputik, dah mula subur. Berputik saja terus subur tuan-tuan sekalian. Harap-harap begitulah. Ya. Hari ni dah berapa juzuk dah hari ni? Ke juzuk pertama dah kita habis-habis lagi. Tak ada lah tuan-tuan, tapi saya yakin kan tuan-tuan. Saja saya begitu. Dia curiakan keadaan, tak betul. Dia tak boleh serius sangat kuliah ni tuan-tuan ni. Saya tak boleh kalau serius orang nampak saya ni garang. Semalam pun dia kata garang ustaz tu, dia kata. Dah lah siapa tak garang tuan-tuan sekalian. Terasa juga kita datang jauh-jauh, tak betul. Sehalam juga. Tapi saya yang ujung-ujung datang jauh-jauh tu bergegah nak keluar, subhanallah. Saya kata tuan-tuan nak pergi mana cepat-cepat tu? Hidup ni satu tempat aja nak pergi tuan-tuan setakat ni. Tuan-tuan tahu? Tu nak pergi. Sebab tu ada satu kisah, tuan-tuan pernah dengar satu kisah yang saya ulang lagi sekali, kisah tuan-tuan. Cara berfikir ulama. Dan dia adalah aulia dalam sebuah kitab Tazkirah Aulia. 62 Tazkirah Aulia. Tuan-tuan boleh pernah baca mungkin ya. Ada seorang aulia dia berjalan jumpa dengan seorang askar. Askar tanya, tuan, saya nak tanya tuan, jalan ke bandar, mana jalan ke bandar? Kebetulannya ada kubur sebelah tu. Tahu tu? Dia kata kalau tuan nak pergi bandar situ, tu jalan ke bandar. Betul-betul dia tunjuk jalan ke kubur. Askar ni marah tuan-tuan, mempermainkan dia pukul ulama ni. Bila mana dia pukul ulama ni, orang ramai tengok dia pukul, dia bergegas datang. Kenapa tuan pukul dia? Ni ulama. Dia kata memang saya tahu dia ulama, tapi dia mempermainkan saya. Saya tanya jalan ke bandar, ada ke patut dia tunjuk ke situ? Nampak tuan-tuan? Maka ulama tadi, tuan tahu tak apa makna bandar? Ni kadang-kadang fahaman gitu.
Bandar ni ialah tempat yang penduduknya sentiasa bertambah. Itu bandar. Dan manakah satu-satunya tempat yang penduduk tak pernah berkurang, sentiasa bertambah, sentiasa bertambah? Mana? Itulah katanya. Jadi tuan tanya saya ke bandar, saya cakap betul, itulah tempat bandar. Sikit lagi dia jadi bandar raya. Itu ramai-ramai. Yang tu saya tambah sendiri bandar raya tu. Tak, kita nampak tuan-tuan ya? Jadi kita ni nak pergi mana lepas ni? Nak bergegah-bergegah keluar daripada masjid ni, nak pergi ke mana? Kan nak pergi ke bandar juga. Sebab tu kadang-kadang saya tanya tuan-tuan, yang muda-muda ni okey lagi lah, yang dah pencen, yang umur dah 60 ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tunggu apa lagi? Saja soal, tak saja, jangan terasa pun tuan-tuan ya, saja tanya soalan ya, biasalah saya juga yang jawab tak betul? Saja tanya soalan. Yang dah umur ni ya, tuan-tuan, kerja dah habis dah, pencen dah, cucu pun dah ada dah, mungkin rumah pun dah habis bayar, kereta pun dah ada, habis, tunggu apa lagi? Yang muda macam saya ni tuan-tuan, tunggu apa? Bukan tunggu nak kahwin, dah kahwin pun. Tunggu nak dapat anak lagi, tunggu nak habis bayar rumah dulu. Kalau boleh tunggu, kalau boleh nak tengoklah cucu dulu tuan-tuan. Orang kata seronok ada cucu. Yang dah ada cucu ni, dia tunggu apa lagi? Oh, tunggu cicit. Oh, okey juga tu, ada jawapan tuan-tuan sekalian. Kalau yang dah ada cicit tu tunggu apa? Sebenarnya tunggu mati dah. Tak ada apa dah, nak tunggu apa lagi? Tapi sebenarnya itu yang kita cakap pada orang yang dah pencen. Tapi sebenarnya sama je saya dengan tuan-tuan, tak kira muda, tak kira tua, tak kira kecil, tak kira besar, tunggu mati aja kita ni. Betul tuan-tuan ya? Saya pun tunggu mati aja. Sebelum mati bercakaplah dulu. Sebelum mati sembahyanglah dulu, sebelum mati tuan-tuan puasa dulu, sebelum mati berkeluargalah dulu, sebelum mati kerjalah macam biasa sebelum mati. Habis kalau dah mati, sebab tu tuan-tuan, orang yang sombong hari ni, dia tunggu apa tu? Dia tunggu mati lah juga. Dia tak takut ke? Macam tuan-tuan, Allah Rabbi, kadang-kadang nak cerita bulan puasa juga tuan-tuan sekalian. Macam baru-baru ni tuan-tuan, minta maaf cakap lah kalau tuan-tuan ada saudara mara yang kerja polis ya. Apa masalah tuan-tuan yang ganas sangat, yang keras sangat? Rakyat Malaysia ni rakyat yang lembut, yang rakyat yang beradab, yang bersopan. Tuan-tuan orang Malaysia, aku nak cerita juga. Kita orang Malaysia ni tuan-tuan, pergilah mana-mana pun, kalau pergi Mesir lagi lah, dia kata anta minin, kamu daripada mana? Malizi ahsanan nas. Kalau sebut Malizi ahsanan nas, manusia paling baik di dunia, kata dia. Orang Malaysia tuan-tuan, bagus orang Malaysia ni. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mesir, kalau jalan seorang-seorang, tuan-tuan kalau orang tanya jangan cakap Malizi. Kalau Arab kata anta daripada mana? Indonesia ataupun Thailand ni. Kalau sebut Indonesia dengan Thailand, dia tak ganggu. Sebab orang Thailand dengan Indonesia tak bagi muka kat dia. Kita orang Malaysia tak apa. Nak cakap orang Malaysia ni lembut tuan-tuan, budi bahasanya dengan apanya tuan-tuan sekalian. Tapi tak apa, tu cerita lama lah, cerita 9,000 bulan, biarkanlah. Dia cuba nak cakap, kadang-kadang kita terasa kenapa yang terlalu kasar, kenapa terlalu keras. Ingat tak mati ke? Kalau kambing pun tuan-tuan sekalian atas muka dunia ni ditanduk, seekor kambing yang tak ada tanduk pun Allah akan ganti tanduk yang lain kemudian. Itu kambing. Itu bagaimana dengan manusia yang ada kemuliaan? Sedikit tuan-tuan, hidup ini ingat mati. Bukan nak mati, ingat mati. Lain, nak mati lain, ingat mati lain. Yang Islam aja zikrul maut, ingat mati. Kalau tak ingat pun mati juga, baik ingat. Macam saya cakap tuan-tuan, tuan-tuan ada doa ke cara nak mati macam mana? Ya, baik doa. Kalau tak doa mati juga. Ya Allah, mati kalau saya dalam keadaan saya tuan-tuan beriman, ya Allah. Ya Allah, mati kalau saya dalam keadaan saya Islam. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan kalau boleh saya tengah sujud, ya Allah. Ya Allah, kalau boleh matikan saya semasa saya tengah berpuasa, ya Allah. Bukan bulan puasa, tengah berpuasa. Jangan salah ayat juga tuan-tuan. Salah ayat mati kita cepat-cepat. Bulan ni bulan makbul doa ni. Cara mati, ya Allah, kalau boleh semasa saya baca Quran, ya Allah. Macam Saidina Osman duduk tengah baca Quran ya. Macam Saidina Umar tuan-tuan duduk tengah sembahyang kena tikam. Cara mati. Maka tuan-tuan, itu di antara perkara yang kita kata. Baik, perkara yang kedua tuan-tuan. Ya okey, lagi masa ya. Sikit lagi lah tuan-tuan, saya ringkaskan. Perkara yang kedua yang saya nak nyatakan untuk satu peringatan pada diri saya. Ya, boleh jadi usah-usah kita dah ingatkan tuan-tuan, lagi sekali. Ulangan lagi sekali, iaitu doa yang kita baca juga. Ya, doa yang kita baca bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Betapa bijaknya Nabi menggabungkan dua kalimah
Dengan cukup mudah kita faham. Nabi guna tuan-tuan redha dengan syurga. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami ya Allah, nas'aluka memohon kepadamu ridhaka, redhamu ya Allah, wal jannah dan syurga. Kita boleh lihat di sana beberapa sudut tuan-tuan. Sudut yang pertama ialah gabungan dari sudut kalimah redha dengan syurga. Nampak tuan-tuan ya? Maknanya siapa yang Allah tidak redha, tak ada syurga bagi dia. Yang kedua, Nabi guna kalimah murka dengan neraka. Wa na'udzubika, kami minta berlindung denganmu ya Allah, min sakhatika, daripada murkamu, wa nar, dan neraka. Maknanya sesiapa yang hari ini Allah murka kepada dia, mati dia di mana sekalipun, neraka dia. Lepas tu tuan-tuan sekalian, ada orang ni mati di Mekah pun masuk neraka dia. Tuan-tuan tahu ya? Kerana dia mati dalam murka Allah. Tuan-tuan tahu ada orang mati di Mekah yang masuk neraka? Kau tak tahu? Lah Abu Jahal takkan tak tahu. Abu Jahal dengan Abu Lahab. Nampak tuan-tuan? Mati di Mekah, lahir di Mekah, kat pengenalan Mekah tuan-tuan. Ada? Ada orang tuan-tuan. Tu cerita kat pengenalan. Biarkanlah tu nak bagi tahunya ialah berkaitan dengan tuan-tuan sekarang mati di Mekah, lahir di Mekah, hidup di Mekah, pernah tawaf, pernah ibadah haji. Lebih dia tuan-tuan, Abu Lahab, Abu Jahal ni melaksanakan ibadah haji lebih awal pada Nabi. Tuan-tuan tahu ya? Baca sirah-sirah Nabi, dia tawaf, tapi dia tawaf tak ikut Islam, tak ikut agama, maka neraka dia. Okey tuan-tuan ya? Sebab tu kita kata baik, saya nak gabung tuan-tuan sekalian ya, yang Nabi sebut. Nabi pertama, tidak ada syurga tanpa redha Allah. Dan siapa yang sedang dimurka oleh Allah, mati dia bulan Ramadan pun Allah murka. Kalau Allah murka kat dia tuan-tuan, neraka dia. Satu. Yang kedua, di sudut yang kedua kita gabung tuan-tuan sekalian, Nabi dahulukan kalimah redha dengan syurga. Itu yang kita kata bahawa tidak ada syurga tanpa redha. Nabi dahulukan kalimah redha. Baik, soal sekarang tuan-tuan, macam mana saya tuan-tuan nak tahu Allah redha tak dengan kita hari ini? Allah redha tak dengan kita sebelum ni? Macam mana nak tahu? Sebab tu tuan-tuan, bulan ni bulan Quran. Quran bagi tahu semua sekali. Suratul Maidah ayat 3. Tuan-tuan tahu ya? Tapi tuan-tuan ya sedia maklum, cuma sekadar kita tazkirah. Tuan-tuan dah sedia maklum. Ya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Saya nak ambil perenggan tu je tuan-tuan, yang kita selalu baca ayat ni. Ya, kita minta redha dengan syurga. Macam mana kita nak minta redha dengan syurga tuan-tuan? Kita dengar cerita redha, apa cerita redha. Maka Allah guna kalimah wa raditu, aku telah redha. Tuan-tuan tengok bahasa yang Allah guna. Allah guna fi'il madhi. Fi'il madhi ni benda yang telah lepas. Maknanya sekarang ini ada dah manusia atas muka dunia, dah Allah redha dah dengan dia. Kalau dia tak doa pun, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, dia masuk syurga kalau dia mati. Sebab Allah dah redha walaupun dia tidak doa. Tapi ada orang atas muka dunia ni tuan-tuan, dia doa beribu kali pun Ramadan setiap-tiap tahun, tapi Allah masih murka dengan dia. Sebab apa? Sebab di sini jawapan dia. Wa raditu, aku telah redha lakum, bagi kamu wahai manusia, Islam sebagai cara hidup kamu. Itu aja tuan-tuan kesimpulan dia. Maknanya kalau sebelum ini saya tuan-tuan dan puan-puan hidup atas muka dunia dengan Islam. Apa itu Islam? Din. Apa itu din? Cara makan ikut Islam, cara berpakaian ikut Islam, cara bermuamalah ikut Islam, cara berpolitik ikut Islam, cara berhibur ikut Islam, segala-gala ikut Islam. Maka kalau tak doa pun tuan-tuan, Allah redha dengan kita. Bila Allah redha, Allah dah redha pun. Sebab Allah guna kalimah wa raditu, aku telah redha. Kalau mati hari ni tuan-tuan, mati besok ke mati bulan ni ke bulan-bulan depan ke tuan-tuan, syurga kita. Tapi soal sekarang kita tanya diri masing-masing, adakah selama ni kita hidup dalam semua lapangan kehidupan ini dengan Islam? Ataupun dengan apa? Ini yang merisaukan tuan-tuan sekalian ya, dalam suasana kehidupan hari ini. Kehidupan hari ini, hiburan, Islam ke hiburan? Tak Islam. Sistem ekonomi secara keseluruhannya, tak Islam. Habis ke mana tuan-tuan agak-agak? Apa status hari ini agak-agak? Dalam redha ataupun dalam murka? Nampak tuan-tuan? Nak jawab ke nak diam aja? Diam aja tu. Tapi dah tahu dah tuan-tuan kan, senyum pun dah faham dah. Hidup hari ni tuan-tuan, cara hiburan, Allah murka tak hari ni? Ke Allah redha dengan cara berhibur hari ni? Malam pertama Ramadan di Seremban ada konsert apa saya pun lupa dah tuan-tuan. Saya tengok TV, dia tiba-tiba dia iklan, ya jangan datang beramai-ramai di Seremban malam pertama konsert. Subhanallah. Ni tuan-tuan sekalian, seminggu sebelum Ramadan di ICT Shah Alam, konsert MTV World Stage. Tuan-tuan tahu ya?
Kena tahu lah tuan-tuan, ustaz tahu, malu dah saya tahu. Tuan-tuan, konsep MTV. Allahu Rabbi tuan-tuan. Nampak tak? Apa cerita hari ni? Tak apalah tuan-tuan, itu sekadar renungan untuk saya, untuk tuan-tuan. Harap-harap hati kita Allah nampak. Allah nampak dalam hati saya, Allah nampak dalam hati tuan-tuan, bahawa kita terlalu menuntut redha Allah. Dan kita berharap untuk hidup dengan Islam dalam semua lapangan kehidupan kita. Hatta kita masuk tandas pun nak ikut Islam. Ya, kalau kira-kira masuk tandas ni tuan, hak peribadi. Ikut kita lah tuan-tuan, janji lega tak kita? Ke macam mana? Tapi tidak. Ya, bukan soal peribadi, sebab soal hidup ini tidak pernah satu saat terlepas dengan Allah. Tuan-tuan cuba tuan-tuan tanya soalan. Saya tanya soalan mudah. Tuan-tuan bagi tahu kepada saya satu tempoh masa, satu saat dalam hidup ini tidak pernah terlepas ataupun terlepas dengan Allah. Tak ada kaitan dengan Allah. Itu bahasa yang paling mudah. Cuba bagi tahu satu saat, satu perkara, satu tempat yang kita pergi, satu benda yang kita buat, satu tempoh masa yang kita lalui dalam hidup ini tak ada kaitan dengan Allah. Cuba bagi tahu. Sebab tu masuk tandas pun, untuk buang air pun tuan-tuan sekalian, Allah kira kita. Allah masuk tandas, jangan kira lah, tak betul. Tak, Allah kira. Ada pahala masuk tandas. Masuk tandas ada pahala juga. Ya, ada pahala kalau ikut Islam, cara Islam. Allah redha kalau mati dalam tandas. Okey, kalau mati dalam tandas sebab tadi masuk kaki kanan. Ya, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Duduk, ada cara duduk dalam tandas. Kalau duduk cara lain boleh juga, tapi ada cara Islam yang diajar. Duduk nak buang air pun ada cara. Ya. Nampak tuan-tuan? Sebab hidup ini tak pernah terlepas dengan Allah walaupun satu saat. Nampak tuan-tuan, tiba-tiba merentah negara, tiba-tiba mentadbir satu jabatan, tiba-tiba mengurus satu masyarakat, tiba-tiba tuan-tuan tak nak ikut Islam. Allah redha. Subhanallah. Nampak tuan-tuan? Macam mana agak-agak ya? Agak-agak lah, agak-agak. Kau tak nak agak? Allahu Rabbi tuan-tuan ni. Ni ingatan untuk saya, untuk tuan-tuan. Orang lain tak dengar ni. Ya, orang lain tak dengar tuan-tuan sekalian. Ya. Kita je ni, untuk saya yang bercakap ni khususnya lah tuan-tuan sekalian. Harap-harap tuan-tuan doa lah juga pada saya. Saya tidak bercakap semata-mata bercakap tuan-tuan sekalian. Ya, moga-moga Allah bagi satu rezeki pada saya, pada tuan-tuan. Rezeki untuk hidup dengan Islam. Tak apa orang lain tak nak, biarkanlah tuan-tuan sekalian. Nak buat macam mana? Ya, kadang-kadang ustaz saya dulu, tak apalah. Ya, jangan kamu kadang-kadang saya kena tegur juga tuan-tuan. Saya tagak kamu ni nampak garang sangat. Dia kata biarlah tuan-tuan, kata dia. Biarlah, dia tak nak ikut Islam tu biarlah. Janji kamu ikut Islam. Sebab kalau tuan-tuan semua ikut Islam, siapa pula nak masuk neraka? Itu guru saya cakap. Betul juga ke tak betul? Tak ada lah tuan-tuan, tu sindir lah dia cakap. Tak betul, tak, janji kita. Kemudian kita doalah selebihnya tuan-tuan ya. Doalah selebihnya. Okey tuan-tuan ya. Baik, perkara yang ketiga. Sikit lagi tuan-tuan ya. Perkara yang ketiganya. Tapi yang tadi tuan-tuan sekalian dia, kita doa. Jangan pula tak doa. Doa tu ibadah. Macam ulama-ulama tuan-tuan sekalian, sebenarnya dia doa dia bukan nak benda tu. Ya, kalau tak doa pun Allah tahu nak bagi. Selama ni pun tuan-tuan minta semua kau. Tak, selama ni pun tuan-tuan tak minta pun Allah bagi. Betul ya? Yang minta tu lain lagi lah. Yang tak minta pun Allah bagi. Tapi sepatutnya setengah ulama dia doa bukan dia nak yang dia minta tu, dia tahu Allah tahu nak bagi. Kalau Allah tak tahu, kena minta dulu. Macam ayah dan mak kita lah. Ayah dengan mak ni, kita tak minta pun dia bagi. Dia tahu apa benda yang perlu diberi pada seorang anak. Nah, yang kita selalu minta satu benda je dengan mak dulu, minta duit. Lain-lain. Mak dengan ayah tahu bagaimana Tuhan yang Maha mengetahui tuan-tuan. Dia tahu nak bagi apa kat kita. Tapi kita minta tu kerana apa? Kerana ibadah. Maka doa minta redha. Tapi hidup dengan Islam. Tapi kalau doa minta redha dengan Allah, tak hidup dengan Islam, Allah murka. Maka murka tuan-tuan, matilah di mana pun dia akan masuk neraka. Nampak tuan-tuan ya? Baik, yang terakhirnya tuan-tuan sekalian berkaitan dengan kita kata bulan Ramadan syahrul ibadah, bulan ibadah tuan-tuan. Untuk ingatan pada saya, pada tuan-tuan. Dan ibadah ni kalau boleh tuan-tuan ya, makin hari makin meningkat. Jadi tuan-tuan saya nak baca sikit buku ni tadi mukadimah ni, baru nak baca buku ni. Betul yang saya tanya pukul berapa nak berhenti tu. Tahu tu. Itu tak ada. Saya nak ambil poin yang terakhir di sini tuan-tuan ya. Di situ yang kita dah banyak tahu dah. Di sini tuan-tuan sekalian, saya sebuah buku yang saya bawa tuan-tuan untuk meningkatkan sedikit kedudukan ibadah. Ya. Sebagaimana kita cerita tadi, semua yang terakhir. Boleh di kuliah yang terakhir yang tuan-tuan dengar. Ya. Okey, sama ada saya meninggal dulu ataupun tuan-tuan dulu. Tu wallah alam, kita pun tak tahu dah tuan-tuan ya.
kuliah terakhir boleh jadi daripada saya ni, ataupun kita semua tuan-tuan sekalian, ataupun sembahyang tadi sembahyang terakhir. Maka bagaimana yang terakhir ni untuk mengangkat sedikit kedudukan, rakaat yang sama, Quran yang sama, zikir yang sama, tapi nilai zikir itu berbeza. Kawan kita 8 rakaat juga, kita 8 rakaat juga tuan-tuan, tapi tak kena gaya 8 rakaat kita jauh lebih bernilai. Kadang-kadang 8 rakaat dia jauh lebih bernilai. Lepas tu kita pernah tanya tuan-tuan sekalian, satu rakaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak akan sama sejuta rakaat kita. Nilai dia sama juga yang kita katakan iman, betul-betul ni iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, iman dia ditimbang dengan seluruh umat ini, termasuk siapa? Termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu, semua sekali, Sayyidina Osman. Tuan-tuan, tak boleh menandingi iman Sayyidina Abu Bakar. Nilai iman itu. Sebab tu guru saya kata saya tambah sikit tuan-tuan ya. Sikit lah. Dia mengajar ni mudah tuan-tuan. Kita berhenti bila-bila masa aja, tak ada masalah. Ya, mengajar ni mudah aja. Wallahu a'lam. Habis. Kena baca doa dah. Mudah aja tuan-tuan, tapi nak tambah sikit aja. Guru saya cakap ada satu kali tuan-tuan saya dengar. Cuba tuan-tuan gambar sedikit iman ni, nilai dia dalam bentuk wang. Nilai. Ada orang ni iman dia RM5 aja nilai. Iman juga, tapi iman RM5. Ada orang ni iman dia 50 sen nilai dia. Cuba tanya 50 sen boleh beli apa? Ada orang ni iman dia RM5. RM5 okey lah, teh tarik, roti canai, nasi lemak sikit betul. Tapi nak belanja kawan tak payah dah, RM5. Tapi ada orang ni nilai iman dia tuan-tuan sekalian 500. Tu agak-agak apa tu? Nilai. Yang tu yang kadang-kadang dia boleh bawa diri dia boleh bawa keluarga dia boleh bawa pula kawan-kawan dia ke rumah Allah mendengar kuliah. Sebab nilai iman dia tu kuat, boleh membawa. Bagaimana kalau iman nilai dia 1 juta kata? Yang tu yang kadang-kadang orang ni tuan-tuan, dia boleh bawa, boleh himpun orang satu tempat untuk beribadah kepada Allah. Nilai kekuatan iman dia. Nilai. Ya sekarang orang sibuk bicara pasal KPI ni tuan-tuan. Ya, sistem nilai. Nampak tuan-tuan ni? Sebab tu kita kata memang Islam itu sistem dia, sistem nilai. Islam tu dah Islam, kalau kita nak kata sistem apa? Islam tu lah sistem nilai. Orang yang ada Islam, yang ada iman, maka dia layak ke syurga. Yang tidak ada Islam, tak ada iman, dia tak layak ke syurga tuan-tuan ya. Baik, saya nak sebut ringkas tuan-tuan, ringkas 3 perkara tuan-tuan dari sudut peningkatan nilai. Baik, ada orang yang pertama dia ibadah pada Allah, iaitu orang-orang yang dalam tingkatan ini. Tingkatan pertama, mereka mengerjakan sembahyang, puasa dan lain-lain daripada ajaran agama. Juga mereka menjauhkan larangan-larangan Allah. Maksud mereka ialah semoga dapat masuk syurga, berbahagia di dalam syurga, dan terlepas daripada azab neraka. Maka orang ni ada nilai tak ibadah dia? Ada nilai, tapi nilai yang paling rendah. Nilai paling rendah. Tuan-tuan, memanglah salah tak salah? Tak salah. Saya datang sini, tuan-tuan datang sini sebab apa? Sebab nak dapat pahala lebih. Sembahyang kat rumah dapat pahala, dapat juga, tapi dapat 1 kalau sembahyang seorang. Kalau sembahyang jemaah dapat juga 27. Yang kat sini 27 juga. Habis apa beza jemaah kat sini dengan kat rumah? Kan dua-dua 27. Ya, kat rumah 27 rupiah, kat sini 27 dolar. Ingat rumah dia sama dengan rumah Allah. Nampak tuan-tuan? Nilai lain. Sembahyang jemaah kat rumah kita, okey 27 juga. Sembahyang kat sini 27 juga, tapi sama tak? Tak sama. Sembahyang jemaah di Masjidil Haram, nampak? Lain nilai. Tapi dalam sistem yang secara umumnya ulama menulis di sini, kalau kita ibadah kerana nak masuk syurga, kalau kita ibadah kerana nak dapat pahala, kalau kita ibadah kerana tak nak masuk neraka, ibadah kita sah. Ada nilai, tapi nilai paling rendah. Kita baca sikit tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan. Minta maaf panjang sikit lagi ni. Baik, orang-orang dalam tingkatan ini mereka berbuat taat. Golongan kedua tuan-tuan. Golongan kedua, orang-orang yang dalam tingkatan ini mereka berbuat taat pada ajaran agama, tidak lain maksud mereka kecuali kerana Allah semata-mata. Yang kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kerana Allah, bukan kerana masuk syurga, tak. Kerana Allah. Kalau Allah bagi syurga, Allah bagilah. Kalau Allah tak bagi, itu kerja Allah. Tapi Allah ni, Allah tak mungkir janji. Sebab tu setiap sembahyang kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup ini, mati ini, segala-gala untuk Allah. Jadi makan kita kerana Allah, tidur kita kerana Allah, tuan-tuan pakai baju kerana Allah. Saya pernah tanya tuan-tuan, kenapa tuan-tuan pilih duduk belah sini hari ni? Kan memang rumah sebelah tu. Datang belah tu, duduk belah tu lah. Tak, kan dah sebaca, dah sembahyang. Tuan-tuan kerana Allah. Kenapa tuan-tuan pakai jubah hari ni? Kenapa yang pakai baju Melayu hari ni? Kenapa pakai kain hari ni? Kain pula, kenapa pakai kain warna merah? Kenapa baju warna biru hari ni? Kenapa puyah warna putih hari ni? Kenapa? Kerana Allah.
Hari ni nak pergi pasar. Ya, kerana Allah. Ke kerana nak beli ikan? Nampak tuan-tuan? Benda sama je. Memang pergi beli ikan juga. Dia pun beli ikan juga. Tapi kita pergi kerana Allah. Macam mana tuan-tuan nak buat tu? Yang ni nilai dia lebih tinggi walaupun sama-sama 8 rakaat. Tak, bukan benda biasa, bukan benda pelik pun tuan-tuan sekalian. Benda yang tuan-tuan ada ucap 5 kali satu hari. Yang tu yang saya tanya satu ketika dahulu tuan-tuan dalam sembahyang, inna solati wa nusuki wa mahyaya kerana-Mu Allah, kerana-Mu Allah, keluar-keluar kerana-Mu Malaysia. Keluar surau kerana-Mu Malaysia. Tak betul cerita lama tuan-tuan. Okey ya? Ke tak boleh? Cerita lama, cerita lama. Sekarang benda lain dah. Nampak tuan-tuan? Api-api yang cakap dalam sembahyang tadi apa? Tipu ke? Kau main-main dengan Allah? Kau nak bergurau dengan Allah? Kau apa? Nampak tuan-tuan? Itu yang kata hidup dan mati kerana-Mu. Tipu. Ya, kerana-Mu, kakak cakap kawan perempuan. Tak boleh tuan-tuan setakat tu tuan-tuan. Perkara yang ketiga. Yang terakhir sekali, tingkatan yang paling tinggi, nilai dia. Baiklah, hamba-hamba Allah yang dalam tingkatan ini meskipun mereka beramal ibadah begitu banyak, tetapi sedikit pun mereka tidak melihat bahawa mereka yang mengerjakan ibadah itu untuk maksud-maksud di atas, ia tidak terbayang dalam hati mereka bahawa mereka yang beramal, tetapi segala-galanya Allah di atas kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tahap lagi tuan-tuan. Dia buat ibadah ini. Yang dua tadi masih dia rasa dia, cuma dia ni buat kerana syurga. Yang satu lagi dia juga buat, tapi dia buat kerana Allah. Yang satu lagi dia tidak rasa dia. Segala-galanya anugerah daripada Allah. Tuan-tuan perasan tak sebelum daripada ini dan sekarang yang kita lalui sekarang ni? Sebelum ni bangun lewat, sekarang boleh bangun awal. Kenapa sebelum ni tak boleh? Sebelum ni tuan-tuan sekalian boleh baca Quran, boleh tak banyak, tapi bulan ni kenapa banyak ni? Kenapa yang berubah begitu singkat masuk tuan-tuan sekalian dalam dan ni boleh berubah segala-galanya ni? Siapa yang bagi ni? Ada orang tuan-tuan dia tidak rasa dia rasa semua Allah. Yang ni lagi tinggi nilai dia. Nilai. Itu kita nak kata sistem nilai. Tuan-tuan boleh berjalan. Baik, kerana tuan-tuan boleh berjalan ke tuan-tuan sampai ke sini, orang lain boleh berjalan juga. Tuan-tuan sihat ke? Sebab tu tuan-tuan datang surau, orang lain sihat juga. Apa sebenarnya tuan-tuan? Baik, mana dalil dia? Surah As-Saffat ayat 96. Surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum, dan Allah yang cipta kamu wahai manusia. Wa ma ta'malun, dan segala gerak-geri kamu, gerak kerja kamu, amal ibadah kamu khususnya adalah satu anugerah daripada Allah. Kalau Allah tak bagi kat kita tuan-tuan, tak boleh baca Quran kita. Kalau Allah keluarkan lidah kita, kalau Allah sakitkan pinggang kita, tak boleh nak bongkok, tak rukuk dan tak sujud kita. Kalau Allah bagi kaki kita sakit, tak qiyam kita. Kalau Allah bagi kita tuan-tuan sekalian letih sampai nak pengsan, tak puasa kita. Habis rupa-rupanya yang kita lakukan selama ini adalah anugerah daripada Allah. Iaitu yang kita sebut Allahus Samad, Allahus Samad, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allah sebenarnya yang tempat bergantung. Tak ada satu sedikit pun daripada diri kita hatta sebenarnya. Hatta satu bulu roma pun tak ada milik kita. Habis semua milik Allah. Habis yang kita berjalan dengan kaki siapa? Kita sujud dengan dahi siapa? Yang cipta untuk kita. Ya, kita angkat takbir dengan tangan siapa bagi tuan-tuan? Rupa-rupanya yang ni nilai paling tinggi. Saya cerita sedikit tuan-tuan dari sudut nilai sebagai tazkirah. Kemudian tuan-tuan carilah guru-guru yang boleh mengajar tuan-tuan supaya nilai hidup kita pada pandangan Allah lebih tinggi nilai. Hari ini tuan-tuan orang kejar segala-gala kerana nak nampak tinggi pada masyarakat. Okey, tak ada masalah. Kalau halal okeylah. Kejarlah, nak kejar setakat mana pun tuan-tuan. Takat larat. Tapi halal. Tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan, tapi bagaimana nilai kita di sisi Allah? Ataupun kita tak ada nilai sikit pun di sisi Allah. Wa iyazbillah tuan-tuan. Setakat itu dahulu tuan-tuan. Ada soalan ke? Tak ada lah. Sebab tazkirah. Dia kena tutup terus soalan lah tu. Buka sikit tutup tu. Itu cara mengajar juga tuan-tuan. Betul. Orang tu ustaz tak buka soalan. Dah buka dah. Cuma tutup cepat sikit. Kan ada soalan betul tuan-tuan ya? Okeylah ya, setakat tu dahulu lah tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak kerana menggunakan masa tuan-tuan yang agak itu. Moga-moga masa yang kita lalui ini tuan-tuan dalam suasana keberkatan, kerahmatan, keredaan daripada Allah SWT. Kita doa sikit tuan-tuan ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami memanjatkan doa kepadamu ya Allah pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah, pada hari-hari pengampunan ini ya Allah.
Ya Allah, dan kami sebelum itu kami mengaku kepadamu ya Allah bahawa kami banyak menzalimi diri kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampun dosa-dosa kami ya Allah, Engkau tidak rahmati kami ya Allah, sesungguhnya kami akan menjadi manusia yang rugi ya Allah. Ya Allah, kami merayu kepadamu ya Allah, ampunkanlah seluruh dosa-dosa kami ya Allah, sama ada dosa besar yang kami lakukan ya Allah ataupun dosa kecil ya Allah. Ampunkanlah dosa yang kami tahu ataupun kami tidak tahu kami berdosa denganmu ya Allah. Ampunkanlah dosa yang kami lakukan secara terang-terangan ya Allah ataupun dosa yang kami lakukan secara tersembunyi ya Allah. Kami merayu kepadamu ya Allah, jangan azab kami dengan sebab dosa-dosa kami ya Allah. Sekiranya Engkau azab kami, kami hamba-Mu ya Allah. Sekiranya Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, Engkau lah Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ya Allah, ampunkanlah dosa kami dengan ibu bapa kami ya Allah. Terlalu banyaknya dosa kami dengan ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah kepada kedua ibu bapa kami ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani semasa kami kecil ya Allah. Ya Allah, dan kami ampunkanlah dosa ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, dan kami sekiranya ibu bapa di kalangan kami masih hidup ya Allah, sihatkanlah tubuh badan mereka ya Allah. Berilah kekuatan kepada mereka agar mereka mampu beribadah kepadamu hingga ke akhir hayat mereka ya Allah. Ya Allah, dan kami rahmatilah mereka ya Allah, redhalah dengan mereka ya Allah. Ya Allah, dan kami sekiranya ibu bapa di kalangan kami telah meninggal ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka satu taman daripada taman syurga-Mu ya Allah. Jangan jadikan kubur mereka satu lubang daripada lubang neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, dan kami begitulah yang kami mohon untuk diri kami ya Allah. Hidupkanlah kami dalam keadaan kami beriman kepadamu ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan kami beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, dan kami masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dalam keadaan kami beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, dan kami sekiranya kami mati pada bulan ini ya Allah, terserahlah kepadamu ya Allah. Namun jadikanlah kubur kami satu taman daripada taman syurga-Mu ya Allah. Janganlah sesekali jadikan kubur kami satu lubang daripada lubang neraka-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa anak isteri kami ya Allah. Anak isteri kami adalah amanah kepada kami ya Allah. Jadikanlah isteri kami isteri yang salihah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Berilah taufik dan hidayah kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, dan kami hidupkanlah kami dengan Islam yang diturunkan oleh-Mu kepada Nabi-Mu ya Allah. Hidupkanlah kami dengan panduan Al-Quran-Mu ya Allah. Hidupkanlah kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Hidupkanlah kami dengan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, dan kami berilah kemenangan kepada Islam dan umat Islam ya Allah. Muliakanlah Islam dan umat Islam ya Allah. Ya Allah, dan berilah taufik dan hidayah kepada seluruh masyarakat kami ya Allah, agar mereka kembali beriman kepadamu dan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, dan kami jadikan hari Ramadan pada tahun ini ya Allah Ramadan yang terbaik dalam perjalanan hidup kami ya Allah. Ramadan yang paling baik sekali dalam umur kami ya Allah. Ya Allah, dan kami terlalu banyaknya hajat-hajat kami kepadamu ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang maha mengetahui segala-gala hajat kami ya Allah. Sama ada hajat kami di dunia ya Allah, lebih-lebih lagi hajat kami di akhirat ya Allah. Namun yang paling penting ya Allah, tak ada nilainya hidup kami tanpa redha-Mu ya Allah. Redhalah dengan kami ya Allah. Janganlah Engkau murka kepada kami ya Allah. Memang kami hina ya Allah, memang kami lemah ya Allah, memang kami lupa ya Allah. Banyak perkara yang kami cuai dalam kehidupan kami, terutama dalam agama ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, dan kami tak ada nilainya amal ibadah kami tanpa rahmat-Mu ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah, kerana kami yakin rahmat-Mu membawa kami ke syurga-Mu ya Allah. Yang sekiranya kami tidak ada rahmat, kami akan dihumban ke dalam neraka ya Allah. Ya Allah, dan kami terima segala doa-doa kami ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Terimalah segala munajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Karim, Ya Sattar, Ya Azim, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya Karim.